Okey, dah rekod. Jadi, petang ni kita akan cover beberapa soalan yang khusus, tetapi ada juga beberapa soalan yang saya tak cover sebab kita dah bincangkan dalam sesi tutorial kita yang lepas. Okey, seperti vektor, macam mana nak buat penambahan vektor, penolakan vektor, pendarapan vektor, dot product, cross product, yang itu kita tak bincangkan petang ni. Saya andaikan anda semua boleh buatlah dan boleh buat latihan sendiri. Saya nak fokuskan kepada bahagian kedua dalam chapter pertama tu, iaitu gradient, divergence dan curl. Okay, di mana saya dah terangkan hari tu macam mana cara nak guna table ni. Okey, jadi pertama sekali kita nak solve soalan berkaitan dengan gradient. Jadi soalan berkenaan gradient ni apa dia? So kalau kita rujuk pada table tadi, saya kena, sekejap saya bagi saya masa sikit, saya adjust sikit skrin ni. Okey, jadi bila kata gradient, kita nak rujuk kepada notation yang ini, del V. Okay, so gradient kita akan pakai del V, lepas tu kita tengoklah koordinat yang mana kita nak guna, sama ada Cartesian, cylindrical ataupun spherical. Tapi saya kecilkan skop. Saya nak minta anda semua tumpukan kepada macam mana nak apply Cartesian. Yang itu tengah setting lagi ke? Siapa tengah setting tu? Akmal ke? Rafiq. Rafiq, sambil ni. Ada sambil apa? Dalam kereta? Okey, sabar. Okey saya proceed Right. Okey, boleh. So kita terus mula. So kita akan buat del V. Soalan dia adalah find the directional derivative. Apa dia directional derivative? Directional derivative ni rumus dia diberi sebagai del T over del L. Okay, kalau saya tuliskan, sekejap saya double check dekat buku. Okey. Jadi directional derivative adalah bukan del. Kita nak dapatkan hasil pembezaan sebenarnya dt. Dalam kes ni nilai skala ni, gradient ni T lah. Kalau dekat sini katakan dia digantikan dengan V ke, jadi di sini akan tukar jadi V lah. So di sini kita ada dt bahagi dengan dl, iaitu sama dengan del T dot produk dengan al. Okey. Jadi del T ni apa? Del T ni adalah nilai gradient bagi T. Okay. Manakala al ni adalah unit vektor bagi L. L ni yang mana dalam soalan ni? Yang bahagian ni lah. Ini adalah dia punya L. Sebab dia bagi tahu ini adalah dia punya direction. So ini adalah L. Okey. Dan kemudian kita diminta untuk nilaikan value yang kita dapat tu pada titik 1, -1, 3. Saya salah eja. Derivative. Okey, jadi sekarang ni kita nak kira del T dan kita nak kira AL. Mari kita mulakan dengan kira del T.
Jadi del T, kalau kita tengok rumus daripada table tadi, del T adalah sama dengan bagi arah X, del over del X, T, tambah bagi arah Y, del over del Y, T, tambah bagi arah Z, del over del Z, T. Jadi benda yang sama kita masukkan dalam persamaan ini. Jadi kita akan dapat T dia diberi sebagai X kuasa 2 tambah Y kuasa 2Z. Jadi kita masukkan pada arah X, del over del X, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2Z, tambah pada arah Y, del over del Y, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2Z, tambah pada arah Z, del over del Z, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2Z. Okey, ini adalah penulisan yang renyah lah, yang panjang. Kita boleh ringkaskan bentuk penulisan ini dengan cara kita tulis X del over del X tambah Y del over del Y tambah Z del over del Z kurungan. Kemudian kita darabkan dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2Z. Kita juga boleh tulis dengan cara sebegini. Okey, dua-dua betul. Okey, baik. So, sekarang ni kita nak solve lah. Jadi nak solve dia, kita bezakan, kita buat proses pembezaan separa. Dan kita kena ingat, untuk skala ni dah dinyatakan dalam apa tu? Appendix tu juga, bagi gradient, dia bermula daripada skala dan jawapan akhir dia mesti dalam bentuk vektor. Okay, kita tengok kat sini, ni nilai dia nilai skala. Dia tak ada arah. Tapi jawapan akhir dia nanti dia akan ada arah X, arah Y, arah Z. Okey, so mari kita tengok yang bahagian pertama ni dulu. So ini bahagian pertama. So ini bahagian kedua. Ini bahagian ketiga. So untuk bahagian pertama, apa yang kita akan dapat? Bila kita bezakan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2Z. So kita kena bezakan X kuasa 2 dulu. Dan kemudian kita kena bezakan Y kuasa 2Z. Okay. So, ni saya tulis yang panjang. Sebenarnya tak payah tulis macam ni. Saya nak tunjukkan saja step dia supaya jelas. Jadi kalau dah boleh bezakan terus tulis je jawapan dia. Okay, dalam kes ni, so kita ada pada arah X, kita ada del over del X, X kuasa 2, tambah del over del X, Y kuasa 2Z. Jadi kita akan dapat pada arah X juga, pada arah X, del over del X, kita bezakan X kuasa 2, kita akan dapat 2X. Manakala kita bezakan yang ni, dalam ni tak ada sebutan X. Bila kita nak bezakan terhadap X, maka kita akan dapat jawapan dia sama dengan kosong. Jadi ini adalah sama dengan kosong. Jadi kita akan dapat arah X, 2X saja. Kita lanjutkan untuk bahagian 2. So, bahagian 2. Okay. Untuk bahagian 2, so kita ada pada arah Y, del over del Y, so kita ada X kuasa 2, tambah del over del Y, Y kuasa 2Z. Jadi yang ni tak ada sebutan Y, so dia jadi kosong.
Yang ini ada y kuasa 2, kita bezakan, kita dapat 2yz. Jadi untuk arah y, kita dapat 2yz. Kemudian untuk bahagian 3, kita ada del pada arah z, ini sepatutnya ada kurungan nak bagi jelas lah. Pada arah z, so kita ada del over del z, x kuasa 2 tambah del over del z, y kuasa 2z. So kita bezakan terhadap z, kita akan dapat sama dengan y kuasa 2 pada arah z. Okay, pada arah z, magnitude dia adalah y kuasa 2. Okay, so sini pun kita dapat kosong. Okay, jadi kita boleh tulis, ni sengaja saya pecahkan sebenarnya kita tak payah buat step satu-satu ni. Daripada sini boleh terus lompat ke jawapan sekiranya kita tahu. Iaitu jawapan dia del T sama dengan pada arah x, magnitude dia adalah 2x. Kemudian pada arah y, magnitude dia adalah 2yz. Dan pada arah z, magnitude dia adalah y kuasa 2. Okey, so ni adalah untuk delta. Sekarang ni kita nak kira AL pula. So untuk AL, ini ingat adalah sebenarnya unit vektor. Ini adalah unit vektor. So unit vektor adalah vektor tersebut L bahagi dengan magnitude diri dia sendiri. Okay, jadi vektor dia diberi sebagai 2 pada arah x, 3 pada arah y, negatif 2 pada arah z. Jadi kita boleh tuliskan dia sebagai 2, 3, negatif 2. Okay, ingat ini bukan koordinat tapi ini adalah vektor sebab ini kita nak tulis dalam bentuk yang mudah. Manakala ini magnitude dia. So magnitude dia kita boleh kira dekat sini, kita boleh congak pun. Okay, so magnitude dia adalah 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah negatif 2 kuasa 2 punca kuasa. Itu kuasa semua. Jadi 4 tambah 9, 13. 13 tambah 4, 17. Jadi kita dapat punca kuasa 17. So kita boleh gantikan dekat sini. 2, 3, negatif 2 bahagi punca kuasa 17. Okay. Jadi ingat atas ni vektor. Jadi tak boleh campurkan. Sebab dia ni pada arah X, ni pada arah Y, ni pada arah Z. Dia berbeza. Jadi dia kena kekal dalam bentuk vektor. Sebab tu ada tanda topi dekat atas ni. Jadi sekarang step yang ketiga adalah kita nak selesaikanlah. So kita ada dt bahagi dl sama dengan del t. So del t kita ada tadi jawapan dia yang ni tadi. Yang ni. So sama dengan pada arah x kita ada 2x. Pada arah y kita ada 2yz. Pada arah z kita ada y kuasa 2. Dot produk dengan nilai yang kita dapat ni tadi. So kalau saya nak tulis dalam bentuk yang sama, saya boleh tulis macam ni. Pada arah x
Nilai dia adalah 2 bahagi punca kuasa 17. Pada arah Y, saya ada 3 bahagi punca kuasa 17. Dan pada arah Z, saya ada negatif 2 bahagi punca kuasa 17. Okay. Jadi ingat untuk dot produk, kita hanya darabkan komponen X dengan X saja. X dengan X. Okay. Kemudian Y, arah Y dengan arah Y. Kemudian arah Z dengan arah Z. Ya, ada soalan? Yang Tak dengar, terputus-putus. yang DP bagi L tu, DT bahagi DL, ya. yang tadi tu dapat yang belah kanan tu. Ya, ya. Saya tak dapat tangkap. Apa soalan dia? Kanan. Yang 2 bagi 12. Dia terputus-putus lah. Tak dapat tangkap apa nak cakap. Boleh type dekat chat tak? Saya baca chat. Okey. 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 Cara penulisan saya tak clear tadi kot. Alright. Okey, nampak. So, kita solve lah. Jadi, kita kena ingat untuk dot product ni, kita hanya darab X dengan, arah X dengan arah X saja. Okey. Kemudian, kita dapatkanlah value dia. So, value dia adalah, okay, mari kita tulis saya tulis kat sini. 2X darab 2. So, X dot X. Okay. Identiti untuk dot product, saya ingatkan semula. So, X dot dengan X sama dengan Y dot dengan Y sama dengan Z dot dengan Z, iaitu 1. Jadi bila kita dot X dengan X ni dia jadi 1. Jadi yang tinggal cuma bahagian tengah saja. 2X kita akan dapat sama dengan 2X. So 4X bahagi dengan set 17 tambah 2YZ darab 3. So kita ada 6YZ bahagi dengan punca kuasa 17. Kemudian Y kuasa 2 darab 2. So kita ada 2Y kuasa 2 punca kuasa 17. Okay, tadi bila kita kira gradient, kita dapat jawapan dia dalam bentuk vektor. Del T ni jawapan vektor. Tapi bila kita kira directional derivative, kita apply dot product. Bila kita apply dot product, jawapan kita akan jadi skalar. Skalar semula. Jadi ni kuantiti skalar, dia tak ada arah dah. Okay. Oh sorry, ni ada negatif. Sini jadi salah lah kat sini. Dia tak boleh tambah lah, dia kena tolak lah. Okay, sebab ada tanda negatif kat sini. So tolak. 2Y kuasa 2 bahagi punca kuasa 17. So pembawah dia sama, jadi sebenarnya saya boleh tulis dia sekali je. Okey, jadi sekarang tinggal satu bahagian sahaja lagi, iaitu kita nak evaluate. Kita nak evaluate at 1, 1, 1 minus 1, 3. Jadi saya tulis at 1 minus 1, 3
Berapa nilai dia? Jadi ini adalah nilai X. Satu ni nilai X. Negatif satu ni nilai Y. Z ni, 3 ni nilai Z. Jadi kita gantikan, mana yang ada sebutan X kita gantikan dengan 1, mana yang ada sebutan Y kita gantikan dengan negatif 1, mana yang ada sebutan Z kita gantikan dengan 3, dan kita selesaikan persamaan ini untuk kita dapat value dia adalah sama dengan negatif 16 bahagi punca kuasa 17. Okay. Jadi cara kita nak tulis, jawapan ni dah betul dah. Kalau dah tulis sampai macam ni dah betul. Tapi saya just bagi tahu cara untuk tulis kita lah. So, kalau kita ada dt bahagi dengan dl, kemudian kita nak letak pada titik 1, negatif 1, 3, jawapan dia adalah negatif 16 bahagi punca kuasa 17. Okey, jadi untuk soalan ini dan juga soalan-soalan yang lain lah, bila kita ada dalam bentuk pecahan, selalu student tanya saya, patut tak tukar pada titik perpuluhan? Jawapan dia boleh, nak tukar pada titik perpuluhan tak ada masalah, jawapan masih betul. Cuma saya punya peribadi, saya punya pilihan peribadi, saya suka kekalkan dalam bentuk pecahan. Sebab bila kita tukar pada titik perpuluhan ni senang nak tersalah dari segi kedudukan titik perpuluhan tu dan sebagainya. Kalau perlu last kali baru kita tukar. Okay, ini adalah jawapan untuk soalan pertama. Okay, ada apa-apa yang tak clear? Kalau tak ada, saya nak proceed soalan kedua. Okey, saya proceed. Soalan kedua, iaitu soalan berkaitan divergence. Okay. Soalan divergence, dia kata apa? Kalau kita rujuk pada table ni tadi, divergence adalah del dot vector. Okay, A bold ni vector. Jadi dia bermula dengan vektor dan jawapan akhir dia mesti skalar. Ya, jawapan akhir dia mesti tak ada arah, mesti ada value saja. Okay, jadi kita solvekan. Diberi vektor E sama dengan 3x kuasa 2 pada arah Y 2z pada arah Z x kuasa 2z. Mari kita tengok macam mana kita nak apply daripada table. So divergence untuk Cartesian kita apply rumus ini. Tadi bila kita buat gradient, kita apply rumus ke atas ni. Sekarang kita apply rumus ni. Nampak dia tak ada arah. Kita boleh jumlahkan tiga-tiga ni sekali. Jadi dia, kalau kita tulis semula, kita akan dapat begini. Sebab vektor dia E, maka saya tulis sebagai del dot E sama dengan del over del X, magnitude pada arah X, tambah del over del Y, magnitude pada arah Y, tambah del over del Z, magnitude pada arah Z. Jadi mana satu magnitude? So ini arah, mesti ini magnitude. Ini adalah magnitude pada arah X. Ini adalah magnitude pada arah Y. Ini adalah magnitude pada arah Z. So jangan confuse. Ada pernah student saya confuse, dia nampak 2Z dekat sini, jadi dia ingat ini magnitude untuk arah Z. Bukan. Dia kena tengok arah yang kat depan ni, arah apa. Jadi kalau arah Y, maknanya ini magnitude EY. Tak kisahlah apa yang ada kat dalam ni. Okey, jadi sekarang kita gantikan. Kita akan dapat del over del X, 3X kuasa 2, tambah del over del Y, 2Z, tambah del over del Z, X kuasa 2Z. Baik. Jadi,
Sekarang ni bila kita solve, boleh tak try dulu sebelum saya buat. Just nak make sure dapat dia punya feel tu. Okay, sepatutnya straightforward ya. Kalau untuk bahagian yang tengah ni kita dah tahu dia sama dengan kosong sebab dia bezakan terhadap y, dalam ni tak ada y. So ni kita dah tahu kosong. Yang bahagian ini bila kita bezakan kita dapat 6x. Okay, tambah kosong, tambah yang ini bila kita bezakan terhadap z, z jadi 1, so kita dapat x kuasa 2. Jadi jawapan dia adalah x kuasa 2 tambah 6x. Okay. Jadi sekarang ni sampai di sini, dia minta kita nilaikan pada titik ni, 3, -2, 0. Jadi saya boleh tulis del dot E pada titik 3, -2, 0 sama dengan, so dia hanya ada sebutan X saja, tak ada sebutan Y dan tak ada sebutan Z. Jadi kita hanya perlu ganti nilai 3 saja. So kita ada 3 kuasa 2 tambah 6 darab 3, so 9 tambah 18 sama dengan 27. So ini adalah jawapan kita. Kalau saya lanjutkan pertanyaan ini, saya tanya, apa maksud nilai 27 ni? Okay. Jadi dalam kuliah hari itu saya dah cover, tapi saya akan huraikan semula. So, bila kita kata divergence, dia terbahagi kepada 3 jenis. Satu positif, satu negatif, satu lagi divergenceless dipanggil. So positif ni kita akan dapat apabila positif lah. Okay. Bila del dot E lebih besar daripada kosong, kita dapat positif. Bila del dot E lebih kecil, kita dapat negatif. Bila del dot E sama dengan kosong, kita dapat divergenceless. Jadi apa maksud dia kalau kita dapat nilai positif? Jadi kalau kita dapat nilai positif pada titik tu, okay, pada titik 3, -2, 0, dia punya arah flux dia adalah keluar daripada dia semua arah keluar daripada titik tersebut. Itu maksud positive divergence. Kalau negatif dia masuk ke dalam. Kalau divergenceless maknanya kalau katakan kita nak tulis lukis untuk divergenceless, if dalam soalan ni tak adalah, tapi contoh katakan you kira dapat kosong, maka pada titik ni 3, -2, 0, cara nak lukis dia, kita lukis macam ni atau apa-apa arah lah, dan macam ni. Kalau 3 lah, maknanya jumlah yang masuk pada titik ni sama dengan jumlah yang keluar. Ni kita panggil dia sebagai divergenceless. Ini cara nak selesaikan untuk divergence. Cartesian divergence. Kalau cylindrical, spherical dia lagi complicated. Tapi tak apa. Ada soalan? Kalau tak, kita terus pergi pada curl. Okay, given a vector field ini, calculate the curl of the vector. So kita tengok lagi sekali yang ni.
appendix ni curl adalah del cross B. Ingat, ni tak boleh start semestinya B, dia boleh jadi sebarang vektor, tengok pada soalan. Tapi dia bermula dengan vektor dan berakhir dengan vektor. Okey, dan cara nak solve dia adalah menggunakan matrix ini. Jadi, sekarang kita buat. Jadi, del cross D vektor adalah sama dengan, so kita buat matrix dia. Arah X, arah Y, arah Z. Saya jauhkan sikit lah. Okey, baris yang kedua mesti sebutan yang pertama. Jadi del, kita kena tulis del over del X, del over del Y, del over del Z. Okey, dan magnitude bagi arah X, yang pertama XY. Jadi XY. Magnitude bagi arah Y adalah, jangan lupa, hati-hati dengan tanda negatif ni. Kalau negatif ni maksudnya dia jadi negatif X kuasa 2 tolak 2Y kuasa 2 bila kita kembangkan persamaan. Jadi saya tulis sini negatif X kuasa 2 tolak 2Y kuasa 2. Untuk arah Z tak ada dalam sebutan, jadi di sini kosong. Right? Jadi sekarang kita selesaikanlah. Jadi kita mulakan untuk arah X. Okay. Jadi kalau ingat lagi untuk matriks, biasanya dia ada label kat sini. Ini positif, ini negatif, ini positif. Okey, kita selesaikan untuk X. Macam mana nak selesaikan untuk X? Kita jangan guna bahagian X ni. Kita buat del del Y darab kosong tolak del del Z darab ini. Jadi dia punya step dia AD tolak BC. So del over del Y darab dengan kosong tolak del over del Z negatif X kuasa 2 tolak 2Y kuasa 2. Okay, so kita tengok kat sini, ini dah tentu kosong. Yang ini pun sama kosong sebab tak ada sebutan Z di sini. Jadi ini pun kita dah tahu dia sama dengan kosong. Alright. Seterusnya kita buat pula untuk arah Y. So arah Y ada tanda negatif. So saya kena letak dekat sini negatif arah Y. Sekarang saya nak buat pula antara ini del over del X dengan kosong dengan ini. So saya ada del over del X darab kosong tolak del over del Z XY. Okay. So lagi sekali saya dapati bahawa yang ini pun saya dapat kosong, yang ini pun saya dapat kosong. Sebab tak ada sebutan yang kita nak bezakan. Jadi sekarang kita terus pergi pada bahagian Z ataupun arah Z. So arah Z kita jangan ambil yang sini, kita ambil antara ni. So kita ada ini AD tolak BC. So kita ada del over del X negatif X kuasa 2 tolak 2Y kuasa 2
tolak del over del y xy. Okay. Jadi sekarang ni kita dah tahu kita cuma ada arah z saja. Bila kita buat curl bagi vektor ni, kita cuma tinggal arah z saja. Jadi macam ni cara kita nak solve? Yang ni matematik lah. Jadi saya akan dapat sama dengan pada arah z, kita bezakan ini, kita dapat negatif 2x. Okay. Negatif 2x. Kita bezakan sebutan ni tak ada x, so dia jadi kosong. So yang ni je ada sebutan sebab dia hubungan dia tolak. Kalau tambah dengan tolak, kita kena bezakan secara berasingan. So kita dapat negatif 2x. Kemudian tolak, bezakan terhadap y ni, kita dapat tolak, bezakan terhadap y jadi 1, tolak x. Jadi kita dapat jawapan dia sama dengan pada arah z, magnitude dia adalah negatif 3x. Ini adalah cara untuk kita solve soalan berkaitan curl. Okey, jelas? Okey, tak ada soalan Okay, sekarang kita terus pergi pada yang bahagian seterusnya, iaitu soalan berkaitan Coulomb's law dan Gauss's law. Okay, sekejap ya. Saya nak copy dulu, senang sikit. Sekejap. Ni bukan. Lagi sekali. Jadi dia tak save ke? Macam mana? Macam mana print screen. Dia tak keluar lah. Tak apalah, nanti saya cuba troubleshoot, tengok macam mana. Okey. Jadi sekarang kalau kita copy text boleh tak? Boleh juga. Kita cuba text. Sesuai lah. Kita letak soalan ni dekat atas, lepas tu kita letak solution. Okey. Tak berapa ideal lah. Okey, a point charge
Q1 is located at -2 to 3. So calculate the electric field and the force if there is a charge Q2 placed at 1 to 2. Okey, untuk solve yang ini kita kena tahu dia punya persamaan dia. Persamaan dia diberi sebagai, kita tulis dulu apa relevant info dia. Okay, Q1 sama dengan 4 microcoulomb. Okay, sama dengan 4 kali 10 kuasa negatif 6 coulomb lah. Kemudian dia berada pada at -2 to 3. So calculate. Nombor 1, apakah dia E pada titik at 1 to. Kemudian yang kedua, kita nak tengok apakah dia force F at 1 to 2 if there is a charge. Q2. Okay. So kita ada satu charge Q1 pada titik -2, 2, 3. Kemudian kita tahu bahawa charge ni dia menghasilkan medan elektrik sekeliling dia. So kita ada satu lagi titik 1, 2, 2. Sekarang kita nak tahu apakah dia medan elektrik yang dihasilkan oleh charge Q1 ni pada titik ni. Okay. Apakah dia E dia? Okay, jadi rumus dia untuk selesaikan ini adalah E sama dengan K darab dengan Q, dalam kes ni Q1. Okey, dia pakai huruf besar Q1. Jadi ada masa dia pakai huruf besar, ada masa dia pakai huruf kecil, tapi maksud dia maksud yang sama. So saya pakai huruf besar lah, K Q1. Dalam nota dia pakai Q kecil. So Q kat sini dia pakai huruf kecil. Okey, so Q1. Lepas tu kita ada magnitude R tolak R1. Sorry, bukan magnitude, vektor. So kita ada R tolak R1, ini adalah vektor. Bahagi dengan magnitude R tolak R1 kuasa 3. Ini ada rumus dia, macam mana dia derive pun ada, tapi kita nak terus guna persamaan. Jadi sekarang ni kita nak cari apakah dia vektor R tolak R1. Dan kita nak dapatkan dia punya magnitude dia. Okey, di sini kita asalnya ni kita ada koordinat -2, 2, 3 dengan 1, 2, 2. Macam mana cara kita nak tukar daripada koordinat kepada vektor? Cara yang paling mudah adalah kita gunakan apa yang dipanggil sebagai position vector. Okay, position vector ni di mana kita ambil nilai ni, kita tolak dengan titik asalan. Jadi sebab ini Q1, okay, katakan saya ada titik asalan dekat sini. Okay, katakan this one is origin. Okay, 0, 0, 0. Jadi apa saya boleh buat? Saya boleh ambil satu vektor bermula daripada asalan sehingga ke titik ni. Saya labelkan dia sebagai vektor R1. Dan yang ini, sebab ini kita punya titik rujukan, saya boleh ambil daripada titik asalan menuju ke titik ini. Dan vektor ni saya labelkan dia sebagai R.
Jadi saya boleh tulis R sama dengan 122. Sekarang saya dah tukar daripada koordinat kepada vektor ni, R, merujuk kepada titik asalan. Manakala R1 dia jadi negatif 2, 2, 3. Sebenarnya benda yang sama, cuma kita tukar kepada bentuk vektor saja. Jadi sekarang kita boleh solve lah bahagian ini. Okay. So, kita mulakan dengan R tolak R1. Jadi kita ada vektor R tolak vektor R1. So dia mesti titik akhir tolak titik mula. Tadi soalan dia bagi tahu cas ada di sini. Kita nak tahu apa medan elektrik pada titik ini. Jadi dia punya vektor dia adalah line warna merah ni. So akhir dia pada titik analisa, mula dia pada titik di mana cas tu berada. Jadi ini adalah, kalau saya labelkan, inilah dia R tolak R1. Jadi saya boleh tulis dia sebagai 1, 2, 2. Ingat ni vektor tolak negatif 2, 2, 3. Jadi saya dapat 1 tolak 2. Dia jadi 1 tambah 2. So 3. 2 tolak 2. Dia jadi kosong. 2 tolak 3. Dia jadi negatif 1. Okey. Kemudian saya kira pula apakah dia magnitude bagi hasil tolak ni tadi. So magnitude dia adalah 3 kuasa 2 tambah 0 kuasa 2 tambah negatif 1 kuasa 2 punca kuasa. Sebenarnya tak payah tulis pun sebab kita dah tahu 3 kuasa 2 9, negatif 1 kuasa 2 1, 9 tambah 1 10. So kita dapat punca kuasa 10. Kalau tuan-tuan semua shortcut terus dapat jawapan ni pun dah kira betul. Tak perlu tulis sampai satu-satu macam ni. Okay, tapi kalau salah, kita akan tengoklah dalam kerja tu pula. Okay, jadi sekarang kita dah boleh ganti nilai. So, E sama dengan K. K ni adalah 9 darab 10 kuasa 9. Ini saya dah ajar gitu, ni adalah standard. Untuk K, kita terus pakai 9 kali 10 kuasa 9. Untuk Q1, nilai dia diberi sebagai 4 mikrocoulomb. Jadi saya ada 4 darab 10 kuasa negatif 6. Manakala R tolak R1 saya ada ni. So saya ada, ini vektor, jadi kita tak boleh combine. 3, 0, negatif 1. Bahagi dengan punca kuasa 10 kuasa 3. Okay. So alright. Jadi saya dapat 9 darab 4 sama dengan 36. 10 kuasa 9 dengan 10 kuasa negatif 6. Saya boleh potong, saya dapat 10 kuasa 3. Jadi saya dapat 36 kali 10 kuasa 3. So saya dapat 301 punca kuasa 10 kuasa 3. Okay. So punca kuasa ni sama dengan kuasa setengah. Jadi kita boleh juga tulis 1. Ya. Negatif 1. Okay, sorry. Thank you. Negatif 1. Okay, so kita boleh tulis dia juga sebagai 36 ni kita nak main-main dengan cara penulisan lah tapi bendanya sama je. 3, 0, negatif 1
10 kuasa 3/2. So kilo ni saya pindah ke belakang, kilo. Kekuatan medan elektrik unit dia volt per meter. So dia jadi kilo volt per meter. Okay, ini adalah cara untuk selesaikan samaan ni lah ataupun soalan ni. Jadi 10 kuasa 3/2 ni kita boleh buat 10 kuasa 1/5 terus, atau kita boleh punca kuasakan 10 lepas tu kuasa 3, dua-dua jawapan dia sama. Okay, so saya skip lah solution dia, saya minta buat sendirilah nanti sampai habis. Okay, saya stop sampai sini, tapi jawapan dia sepatutnya kena kembangkan, bahagikan nilai, dapat berapa nilai untuk arah X, arah Y dan arah Z. Okay, untuk soalan bahagian 2, kita nak dapatkan dia punya daya F. Soalan bahagian 2 yang ni senang. Yang penting kena tahu rumus dia, iaitu F sama dengan QE. Dalam kes ni, Q ni adalah cas di mana kedudukan analisa kita. Okay, Q ni adalah cas pada titik analisa. Dalam kes ni, titik kat sini lah. So dia bagi tahu if a charge Q. Charge Q dia bagi tak nilai dia? Charge Q negatif 2 microcoulomb. Okey. So charge Q2 sama dengan negatif 2 microcoulomb. Jadi kita gantikan negatif 2 darab 10 kuasa negatif 6 darab nilai E ni tadi. So kita boleh darab lah. Darab dengan, saya tulis balik je. 36 bahagi 10 kuasa 3/2 darab 3 kosong negatif 1. Okay, jadi saya boleh kembangkan kalau saya nak bagi dia ni sikit. Bagi matematik dia nampak cantik sikit. So kita nak darabkan dengan 36. 36 darab 3 90, 108. So 108 3600 negatif 36 bahagi dengan punca kuasa 10 kuasa 3. So boleh solve lah. Jawapan dia, unit dia untuk daya mesti dalam bentuk Newton. Okey, ni soalan nombor 4. Okay. Ada soalan? Kalau tak ada, saya proceed dengan soalan kelima. Okay, soalan kelima. Point charges Q3 and Q4 are located at, this point. If Q4 equals to 2 nanocoulomb, determine Q3. Ini dia main-main dengan persamaan tadi. Kita tulis dulu point dia. Q3 sama dengan, tak tahu, tapi add 4, 0, minus 3. Kemudian Q4 sama dengan 2 nanocoulomb pada titik 2, 0, 1. Okay, so soalan dia, determine Q3.
determine Q3 okay. Kes yang pertama at 302 no Z component. Alright. Jadi sekarang ni kita ada 3 cas. Okay, kalau kita lukis kita lukis Q3, kemudian kita ada Q4, kemudian kita ada titik analisa ni 3, 0, 2. Okay. So Q3 ni dia akan ada kesan. Q3 dia akan ada kesan pada titik ni. Q4 pun dia akan ada kesan pada yang ini. Jadi gunakan konsep yang sama tentang vektor kedudukan tadi. Saya boleh labelkan ini sebagai rujukan kita. So saya labelkan dia sebagai vektor R. Ini vektor R. Ini adalah R3. Vektor R3. Ini kita tolak dengan asalan tadi. Saya tak payah lukis lah. So ini adalah Q3 ni adalah R3. Di sini R3. Manakala Q4 ni saya labelkan dia sebagai R4. Jadi vektor ni kita tulis dia sebagai R tolak R3. Okay, untuk yang ni. Dan yang ini kita ada R tolak R4. Untuk yang ni. Jadi sekarang kita kena kira secara berasingan kemudian kita jumlahkan. Okay, kita tulis balik persamaan dia tadi. Okay, yang ni dia nak E kan. Jadi E samaan dia mestilah sama dengan K Q3 R vektor R tolak R3 bahagi dengan magnitude R tolak R3 kuasa 3 tambah dengan Q4 R tolak R4 bahagi dengan magnitude R tolak R4 kuasa 3. Okay, jadi K dia K yang sama. Jadi kita boleh faktorkan dia. Jadi kita boleh tulis dia nak mudahkan kita punya pengiraan tu. Kita boleh padam di sini. Dan kita boleh tulis dia dalam bentuk kurungan begini. Jadi K tu kita faktorkan. Kita buat keluar. Okey, jadi sekarang kita nak solve lah. Mula-mula kita nak solve untuk R tolak R3. Okay. Dia jadi balik. Tadi dah boleh kecil dah. Kita tak tahu apa punca. Ada tertekan apa? Tak apalah. Paksalah. Jadi sekarang kita ada ni. Okay, saya kena tulis macam ni lah dulu. So R tolak R3 sama dengan 302 tolak berapa tadi? Tolak 4, 0, negatif 3.
4, kosong, negatif 3. Jadi saya dapat 3 tolak 4, negatif 1. Kosong tolak kosong, kosong. 2 tolak negatif 3. 2 tambah 3, 5. Jadi magnitude R tolak R3 sama dengan negatif 1 kuasa 2 tambah kosong kuasa 2, 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Punca kuasa, saya dapat punca kuasa 26. Okay, saya buat pula untuk R tolak R4. So R tolak R4 sama dengan 302. Okay, 302 tolak 201. Tolak 201. Jadi 3 tolak 2 saya dapat 1. Kosong tolak kosong saya dapat kosong. Dan 2 tolak 1 saya dapat 1. Jadi magnitude R tolak R4 saya dapat 102 tambah 102. So punca kuasa 2 lah. So sekarang kita ganti nilai dia. Jadi E di sini sama dengan 9 darab 10 kuasa 9 nilai K. So Q3 kita tak tahu. Q3 kita tak tahu. Lepas tu kita ada R tolak R3. Okay, so negatif 105 bahagi dengan punca kuasa 26 kuasa 3. Tambah dengan Q4. Q4 dia bagi berapa tadi? Q4 2 nanocoulomb. Okay, 2 nanocoulomb. 2 kali 10 kuasa negatif 9. R tolak R4 adalah 101. Bahagi dengan punca kuasa 2 kuasa 3. Okey. So kita dah dapat untuk E, tapi soalan dia minta kita dapatkan apakah apakah Q3 sekiranya pada Z komponen E dia sama dengan kosong. Ya, pada Z komponen E dia sama dengan kosong. Jadi mari kita tengok Z komponen dia yang mana? So Z komponen dia adalah komponen ini. Sorry. Adalah komponen ini Z komponen. Ini komponen yang pertama. Ini komponen yang kedua. Ini dia punya Z komponen. Okey. Jadi dia bagi tahu E Z equal to 0. Jadi daripada sini kita nak ambil komponen Z saja. So, kita ada sama dengan 9 darab 10 kuasa 9 nilai K. Okay. Kemudian Q3 kita ambil komponen Z saja, 5. Bahagi punca kuasa 26 kuasa 3 tambah 2 kali 10 kuasa negatif 9. Komponen Z saja, 1. Bahagi punca kuasa 2 kuasa 3.
dia dapat kosong. Okey, jadi kita boleh solve lah sekarang. Sekarang ni semua nilai kita dah tahu kecuali Q3 saja. Jadi kita boleh faktorkan, kita boleh dah boleh balik. Jadi macam mana nak solve? So 9 kali 10 kuasa 9, kita pindah kat sini dia jadi kosong. So kita dapat 5Q3 bahagi 26 kuasa 3/2 tambah 2 kali 10 kuasa negatif 9 bahagi punca kuasa betul. 2 kuasa 3/2 sama dengan kosong. So 5Q3 sama dengan negatif 2 kali 10 kuasa negatif 9 bahagi 2 kuasa 3/2 dan Q3 sama dengan nilai ini tadi bahagi 5. So negatif 2 kali 10 kuasa negatif 9 bahagi 2 kuasa 3/2 bahagilah 5. Dapatlah jawapan dia. Okay, so exercise nak dapat jawapan tu kena buat sendirilah. Alright, so itu untuk bahagian pertama. Sekarang kita pergi pada bahagian kedua, step dia lebih kurang sama sahaja. So untuk bahagian kedua, apa soalan dia? The force on a test charge at this point has no x component. Okay, bila dia letak satu charge, test charge dekat titik tu, daya dia pada arah x sama dengan kosong. Okay, so tak balik tadi. Saya sambung dekat bawah lah sebab kita dah kira dekat bawah tadi. So, kita tahu rumus dia F sama dengan QE. Okey, di mana sekarang ni Q ni adalah satu test charge. Dia tak bagi nilai. Tapi tak begitu kritikal sebab kita tahu nanti jumlah dia sama dengan kosong. Kita boleh letak sebarang nilai, 1 nano ke dan sebagainya, masih kita boleh dapat jawapan. Tapi biasanya kita tak letak nilai lah. Okey, jadi sekarang ni E ni tadi kita dah dapat persamaan ini. So, dia tahu pada arah X. Sekarang kita nak tengok pada arah X pula. X komponen dia sama dengan kosong. So, X komponen dia yang ini. Negatif 1. Manakala ni adalah 1. Jadi kita gantikan untuk X komponen sahaja. E pada arah pada magnitude X. So, sama dengan Q. Okay. Q3 negatif 1 bahagi dengan kuasa 26 kuasa 3 tambah 2 kali 10 kuasa negatif 19 1 bahagi dengan punca kuasa 2 kuasa 3. Okey, so Q ni dia test charge. So test charge kita boleh tak katakanlah you nak letak test charge ni sama dengan 1 nanocoulomb. Okey, 1 nanocoulomb dan boleh kira lah. Kalau tak, kekalkan dia dalam sebutan Q ni dan kira. Kita tahu ini sama dengan kosong. Sebab ini X komponen kan? So saya note kat sini X komponen. Saya rasa kalau letak ni confuse lah. Sebenarnya kita tak payah letak sebab nanti dia akan jadi kosong. F
add X component equals to 0. Jadi kita ada persamaan ni sama dengan kosong. Q dia pindah sini, dia dapat kosong. So kita ada negatif Q3 bahagi punca kuasa 26 kuasa 3 tambah 2 kali 10 kuasa negatif 9. Ini negatif 9 jangan confuse. Bahagi punca kuasa 2 kuasa 3 sama dengan kosong. Solvekan untuk dapat apakah dia Q3. Jadi untuk soalan ini Q3 dia dapat jawapan yang berbeza. Dia sebenarnya soalan yang berbeza. Satu, dia nak dapat dia tanya apakah nilai cas Q3 sekiranya medan elektrik pada arah Z sama dengan kosong. So you akan dapat satu nilai. Soalan yang kedua ni dia tanya apakah pula nilai Q3 sekiranya daya pada arah X sama dengan kosong. So akan dapat Q barulah. Okey, jangan lupa tulis unit. Unit dia adalah coulomb. Okey. Unit dia coulomb. Ini adalah cara untuk solve soalan ke-5. Ada apa-apa soalan? Okey. Senyap ni sama ada clear ataupun tak faham lah. Saya pun risau juga. Kalau tak faham tanya Okay, saya nak pergi pada soalan terakhir. Iaitu soalan ke-6. Soalan berkaitan dengan Gauss's Law. Okey, ni penting lah. Semua ni penting. Tapi yang Gauss Law ni saya tak bagi contoh lagi. Kita tak bincang soalan tutorial lagi. Jadi kita nak bincangkan sekarang. Okay, given the electric flux density D equals to pada arah X, X kuasa 3, Y kuasa 3. Okay, mari kita tulis. Itu dia dulu. So, D pada arah X, magnitude dia X kuasa 3, Y kuasa 3. Okey. Gauss's Law dia kata apa? Gauss's Law kena tahu rumus ni. U sama dengan kameran isi padu divergence bagi vektor tu dan sama juga dengan kameran tertutup vektor tu terhadap luas permukaannya. Okey. Dan satu lagi persamaan kena tahu untuk Gauss Law ni adalah persamaan ini. Ni del dot D adalah sama dengan rho V. Ini persamaan Maxwell yang pertama. D ni adalah ketumpatan flux elektrik dan rho V ni adalah ketumpatan cas. Ketumpatan cas dalam isi padu. Okay, so ketumpatan flux elektrik ni unit dia adalah coulomb per meter persegi, manakala ketumpatan cas dalam isi padu ni coulomb per meter cube. Okey, dua persamaan ni penting kalau nak solve kaitan dengan Gauss's Law. Sebenarnya tiga lah persamaan, tapi okey. Alright. So mari kita tengok soalan. Dia kata mula-mula kira rho V. Rho V ni volume charge density lah. So rho V ni sama dengan del dot D. Okay, so daripada persamaan kedua ni. Rho V sama dengan del dot D. Jadi kita kena apply divergence untuk persamaan ini.
So kita terus apply lah. So del dot D sama dengan del over del X kuasa 3, Y kuasa 3. Lain tak ada dah. Pada arah Y dengan arah Z tak ada. Dia hanya ada pada arah X saja. So ni je lah yang ada. So kita dapat, bila kita bezakan terhadap X, dia akan jadi 3X kuasa 2, Y kuasa 3. Okey, selesai untuk bahagian 1, row B. Kemudian, dapatkan jumlah charge Q yang terkandung dalam satu cube. 3 meter setiap sisi. Located in the first octant with 3 of its sides coincident with the X, Y and Z axis and 1 of its corner at the origin. Nampak macam complicated ayat ni, tapi point yang nak cakap senang je. Okay, saya lukiskan. Tapi saya takut lukisan saya pun tak cantik. Problem. Yap. Apa maksud kenyataan tu tadi? Jadi kalau saya lukis 3 dimensi so katakan ini paksi X. Ini paksi Y. Ini paksi Z. So ni saya buatlah. Ini negatif Y. Ini negatif X. Ini negatif Z. Jadi dia kata tadi, dia terletak pada octant yang pertama. Okay. First octant. First octant ni maksud dia nilai pada arah X, arah Y dengan arah Z semua positif. Itu maksud dia. Jadi kalau saya ambil dekat sini, maknanya nilai yang kita nak di mana arah dia semua positif, mesti kat kawasan ni lah. Kawasan yang ni. X positif, Y positif, Z positif. Kat kawasan ni. Inilah kawasan ni yang dipanggil sebagai first octant. Okay, lepas tu dia kata 3 of its axis coincident with the X, Y and Z axis. Maknanya 3 sisi dia tu berada pada paksi X, paksi Y dan paksi Z. Dan dia punya satu penjuru dia berada pada titik asalan. One of its corner at the origin. Jadi sebenarnya dia adalah satu cube yang berada pada kedudukan macam ni. So kalau saya lukis, kau color lah. Ini di sini. Okey, kemudian okey, so kita dapat satu cube. Inilah yang dimaksudkan oleh soalan tu tadi. Sepatutnya ni bentuk cube lah. Jadi kita akan dapati dia punya panjang dia sini 3. Sini 3. Dan sini pun 3. Okay, itu maksud soalan ni tadi. In a cube, 3 meter on a side, located in the first octant, bla bla bla, one of its corner at the origin. Okay, jadi macam mana cara nak solve?
Jadi sekarang kita nak gunakan, untuk kita solve ni, kita nak gunakan bahagian yang ini. Del dot D dV. Sebab del dot D kita dah kira dah tadi. Okay. So, jumlah cas Q sama dengan kameran isi padu del dot D dV. Del dot D nilai ni kita dapat. Jadi sekarang kita nak buat kameran isi padu. So, kameran 3 kali. So, X daripada 0 hingga 3. Y pun sama. Z pun sama. Kemudian del dot D dia adalah sama dengan 3X kuasa 2 Y kuasa 3. Dan kita nak bezakan, kamerkan terhadap dx, dy, dz. Okay. So yang ni kita tak boleh, walaupun kita boleh kira isi padu dia 3 darab 3 darab 3 lah. So 27 meter padu. Tapi dalam kes ni kita tak boleh nak darab terus sebab dalam sebutan kita ni ada nilai X dan nilai Y. So kita kena kamerkan dulu, baru kita boleh solve. Okay, kalau nilai dekat sini constant, katakan nilai dia tak ada nilai X, tak ada nilai Y, nilai dia satu value je, 5. Dan kita boleh terus darab dengan isi padu dia untuk dapat berapa jumlah charge. So isi padu dia panjang, darab lebar, darab tinggi. Senang dia. Tapi dalam kes ni kita kena kira sesuatu. Okay, so cara yang mudah, jadi saya ajar shortcut dia. So 3 kita faktorkan keluar sebab dia satu nilai pemalar. Kamerkan X kuasa 2. So kita dapat X kuasa 3 per 3. Untuk julat daripada 0 hingga 3. Kemudian Y kuasa 3. Bila kita kamerkan, kita dapat Y kuasa 4 per 4. Juga untuk julat 0 hingga 3. Z, bila kita kamerkan, dia tak ada. Bila kita kamerkan, dia akan dapat Z. Untuk julat daripada 0 hingga 3. Okey, so sekarang kita ganti nilai. So kita dapat 3. Di sini kita ada 3 kuasa 3, 27. Bahagi 3. Kemudian di sini kita ada 3 kuasa 4, 81. Bahagi 4. Kemudian di sini kita ada 3. So kiralah dapatlah berapa jumlah cas yang terkandung. Unit dia coulomb. Okey. Seterusnya. Soalan dia kata the total charge by applying volume integration. Okey. Sebenarnya yang kita buat tadi bahagian 3. Yang bahagian kedua ni kita kena apply guna persamaan bahagian kedua. Okay. So, yang ini cara yang pendek. Yang ini sebenarnya bahagian ketiga. Okay, sekarang saya nak buat untuk bahagian kedua. Boleh pula. Jadi bahagian kedua, saya nak apply persamaan yang ini pula. Kameran tertutup D.ds. Okay. Jadi saya ada kameran tertutup. Saya nak dapatkan, saya nak proof bila guna bahagian belah sini dengan bahagian ini, 2 dengan 3 ni kita akan dapat jawapan yang sama. Itu tujuan soalan ni, maksud soalan ni. Jadi sekarang ni kita nak proofkan kameran tertutup D.ds. Value dia mesti sama dengan nilai yang kita perolehi di sini. Alright. Jadi macam mana kita nak kira kameran permukaan tertutup? Okay. Untuk permukaan tertutup,
Jadi saya note kat sini, for a cube, integration, close integration d dot ds consists of 6 surface. 6 surfaces. So kita ada, kalau saya labelkan kat sini, so ini satu, bahagian depan, kita ada dua, bahagian belakang. Okay. Bahagian belakang ni. Okay, ni bahagian belakang. Alright. Confuse kan. Okay, ni permukaan bahagian belakang back. Ini satu ni front. Kemudian kita ada yang bahagian sisi ni. Katakan 3 ni right. Okay, 4 left. Kemudian kita ada bahagian atas. Top. Kemudian bahagian bawah, bottom. Jadi secara teori dia, kalau kita nak kira kameran tertutup, dia mesti adalah kameran permukaan 1 tambah kameran permukaan 2 tambah kameran permukaan 3 sampailah tambah kameran permukaan 6. Okey, nampak macam susah kena buat satu-satu. Tapi untuk soalan ini dia mudah sebab kalau kita tengok balik dia punya soalan, dia punya D dia, ketumpatan flux dia hanya ada pada arah X saja. Ni saja, nampak? Ni saja, arah X saja. Arah Y dengan arah Z tak ada. Jadi maksud dia, flux elektrik tu bagi cube ni dia hanya keluar ikut depan dengan ikut belakang saja. Jadi kita hanya perlu kira yang permukaan depan dengan permukaan belakang. Kalau kita labelkan di sini 1 dan 2 lah. Tapi label tu tak penting. Yang penting okey, permukaan depan dengan permukaan belakang. Jadi macam mana cara kita nak solve? Okey. So, saya tulis kat sini. Since vector D only has X direction. So dia ada arah X je lah. So ni arah X kan. So di depan belakang. So the flux only passes through the front and back surface. Jadi sekarang saya cuma kena kira iaitu kameran permukaan pertama tambah dengan kameran permukaan kedua. Okay, sekarang kita solve untuk kameran permukaan pertama ni. So, kameran permukaan pertama adalah sama dengan kita tengok permukaan pertama ni. Permukaan pertama ni kita akan dapati bahawa nilai X dia constant. Pada mana-mana titik di atas permukaan ini, X dia mesti sama dengan 3. Jadi dia hanya akan berubah terhadap arah Y dan arah Z. Okay, kalau saya pointkan dekat sini, bagi permukaan ini, kalau saya lukiskan baliklah. Kalau saya lukiskan balik. Okay, surface ni. Ini pada permukaan ini nilai X dia sama dengan 3.
Jadi mana-mana titik dekat atas permukaan ini, nilai X dia mesti sama dengan 3. Okay. Untuk arah yang ni, arah bahagian bawah ni, dia bergerak sepanjang paksi Y. Jadi kita boleh labelkan dia ni, yang ni sebagai dy. Perubahan sepanjang paksi Y. Manakala yang menegak ni, yang ke atas ni, adalah perubahan sepanjang paksi Z. So kita boleh labelkan yang menegak ni sebagai dz. Okay, jadi kembali pada yang tadi, kita nak kamerkan dia hanya terhadap dy dan dz sahaja. Sebab dy dengan dz itu yang ada julat. So, kita nak kamerkan. Sini dy dan dz. So, y daripada 0 hingga 3. Z daripada 0 hingga 3. Kemudian d dot. Okey, sekejap. Saya panjangkan sikit. Kita akan dapat dot produk pada arah X, dia akan beza dy, dz. Kalau dia punya persamaan tadi dia bagi d dia sama dengan pada arah X, X kuasa 3, Y kuasa 3. Okey, pada arah X, X kuasa 3, Y kuasa 3. Jadi X dot X kita akan dapat dia sama dengan 1, so kita boleh cancel out. So kita nak kamerkan sekarang ni. Untuk julat Z sama dengan 0 hingga 3. Y sama dengan 0 hingga 3. X kuasa 3, Y kuasa 3, dy, dz. Di mana pada nilai ni, sebab ini permukaan depan, X dia sama dengan 3. Jadi kita boleh gantikan X sama dengan 3 dalam ni. Okay, saya tahulah ini berat sikit ni matematik dia. Tapi nanti bila saya upload video ni nanti tengok baliklah, kalau dah penat, okay, nanti kena review balik soalan ni. Okay, so 3 kuasa 3 saya dapat 3 kuasa 2, 9, 3 sikit 27. So saya dapat 27 Y kuasa 3. Okay, so saya boleh ganti di sini sama dengan 27. Okay, saya boleh tulis, jadi saya akan dapat nilai dia 27. Y kuasa 3, bila saya kamerkan dia akan jadi Y kuasa 4/4. Untuk julat daripada 0 hingga 3. Manakala Z tak ada dalam ni, bila saya kamerkan saya dapat Z untuk julat daripada 0 hingga 3. Okey. Sekarang kita nak buat pula untuk permukaan kedua. Okey, untuk permukaan kedua, ni saya ganti dulu Ganti dulu. Saya dapat sama dengan ni berapa? 27. Ini 81 bahagi 4. Ini 3. Alright. Sekarang saya nak kira untuk permukaan kedua. Permukaan kedua mesti sama juga. Mesti sama dengan yang sebelah sini sebab dia vektor yang sama. So saya tulis balik saja. Saya tulis balik daripada sini. Saya akan dapati kamera dia adalah kamera Z daripada 0 hingga 3. Y daripada 0 hingga 3. X kuasa 3, Y kuasa 3, dy, dz. Tapi kita nak ketika dia berada di belakang. At the back.
Jadi kalau dekat belakang ni, permukaan belakang ni, apa nilai X dia? Okay, permukaan belakang ni, kalau saya lorekkan, apa nilai X pada titik ni? Jadi kalau kita tengok betul-betul, pada permukaan ini, nilai X dia berada pada titik asalan. Y dia boleh berubah. Z dia pun boleh berubah. Tapi pada mana-mana titik di atas permukaan ni, X dia sama dengan kosong. Titik asalan. Jadi kita gantikan dalam persamaan ni tadi. Okay, sekejap, bagi dia clear. So kita dapat X sama dengan kosong. So gantikan X sama dengan kosong dalam persamaan ni. Tapi kalau kita gantikan kosong, dah tentu kita tahu jawapan ni mesti kosong. Tak payah kamil lah. Jadi soalan ini dia bagi tahu kita keseluruhan flux yang berada dalam cube ni dia keluar melalui permukaan bahagian hadapan. Bahagian depan ni yang kita kena kira. Okey, mari kita cek. Ada tak sama tak jawapan antara bahagian 2 dengan bahagian 3? Harapnya samalah. Tak sama, problem lah saya. Okey, jap. Nampak dah, samalah. Okey. Sama. Tengok sini, ni tadi solution kita untuk bahagian ketiga tadi, kita guna yang shortcutnya. So sebenarnya kalau saya potong ni, 27, 3 dan 3 potong, sama lah 27, 81, 4, 3. So tinggal nak solve aja. Berapa saya dapat? Kena tekan calculator lah. So 27 darat 81 darat 3 bahagi 4. 1640.25. 1640.25. Ini pun sama lah. Jadi sekarang kita dah proof bahawa persamaan ni betul. Di mana tadi, persamaan yang saya kotakkan tadi, kita buat dah guna dua-dua belah. Buat sebelah kiri dan buat sebelah kanan. Dua-dua kita dapat jawapan yang sama. Okay, walaupun dia kaedah dia berbeza. Baik. Poin yang kita nak cakap kat sini adalah untuk ujian dan untuk final, kita akan uji kemahiran untuk solve dua-dua bahagian. Tapi dari segi praktikal, sebenarnya kita nak tengok mana yang lebih mudah. So kalau kita tengok tadi, cara yang pertama tu jauh lebih mudah berbanding dengan cara yang kedua. So cara yang pertama kita kira del.d, dapat value dia. Kemudian kamilkan terhadap isi padu, terus dapat nilai. Sedangkan kalau kita guna kaedah luas permukaan ni tadi, okay, kita kena kira semua sebenarnya. Tapi sebab nasib baik kita dah tahu ciri-ciri dia, dia hanya ada pada arah X, kita kira permukaan depan dan belakang saja. Lepas tu sebab permukaan belakang X dia sama dengan kosong, X dia ada dalam persamaan, permukaan 2 pun kosong. So kita hanya perlu kira permukaan pertama saja. So kita dah proof persamaan ni adalah valid, kita dapat solve untuk guna dua-dua bahagian. Okey. Jadi itulah dia soalan-soalan yang berkaitan yang anda perlu study selain daripada soalan-soalan tutorial sekiranya ada masa. Dan jangan lupa soalan-soalan yang seperti dot product, cross product,
Cartesian coordinate transformation, yang itu kena study sendiri. Yang tu saya tak cover di sini sebab dia akan drag masa. Kita dah cover 2 jam ni, sejam, hampir 2 jam. Jadi saya tahu kita punya tumpuan tak boleh lebih daripada 2 jam. Jadi sekarang saya buka pada soalan sebelum saya briefing tentang test. Ada apa soalan tak? Okey, boleh bagi feedback tak? Clear tak tadi penjelasan? Kena tengok doktor. Kita tengok Okey, balik. tengok. Baik. Boleh. Nanti saya upload video, nanti boleh komen balik. Kita boleh discuss lah. Yang test tu masuk yang macam tutorial 1, 2, 3 1 sampai 3 Yang test tu masuk sampai Gauss law ni. Yang sampai saya cover ni. Oh. Okey. So nasihat saya bagi tumpuan pada soalan-soalan yang saya bincangkan ni terlebih dahulu, ada masa okey cover soalan tutorial juga. Alright. Ada soalan? Okey, kiranya tak ada, sekarang saya briefing sedikit tentang test lah. Okey, test saya akan buat guna uLearn. Kalau masuk uLearn, saya dah sediakan sekarang ni ada satu bahagian saya labelkan sebagai midterm test Melaka. Okey, tarik dia. Tapi kalau klik sekarang tak ada apa-apa lah. Okay, saya tunjukkan. Test ni akan bermula pukul 9 hingga 10.30. Okay, kalau saya standardkan lah masa 9 hingga 10.30, yang ni tak boleh kompromi kecuali kalau ada urusan kecemasan, terpaksa bekerja dan sebagainya, tolong maklumkan pada saya lebih awal. Okey, jadi nanti soalan dia 2 soalan. Dan satu soalan cover beta analisis, satu soalan cover topik elektrostatik sehingga Gauss law. Okey, nanti kena tulis tangan, jawapan kena tulis tangan. Okey, rasa semua dah familiar kot, dah pernah online dah sebelum ni. Kemudian scan guna PDF scanner. Soalan satu tadi apa dah? Vector analisis. Vector. Okey. Alright. So soalan 2 elektrostatik. So nanti submit dalam bentuk PDF, pastikan setiap muka surat ada nama, nombor metrik dan tanda tangan ringkas. Okey. Masa scan tu nantilah, sebelum scan tu nantilah, make sure letak nama, nombor metrik. Okey, kalau katakan tak sempat, nombor metrik dengan sign tu pun cukup lah. At least ada nombor metrik. Okey. Kemudian dari segi masa, tempoh masa adalah 1,5 jam. 9 hingga 10.30. Okey, kalau saya klik ni, dia akan keluar statement macam ni. The quiz will not be available until Sunday, 6 December, 8:55 PM. Saya buka 5 minit awal untuk anda semua download kertas soalan tu. Okay, baca, kalau ada masalah masa download tu, ada masalah ke dan sebagainya, terus WhatsApp saya. Saya akan ready, insyaAllah. Saya akan ready depan laptop. Dan kalau ada masalah, dan inform pada saya akan cuba troubleshoot. Okey. Worst case scenario, kalau katakan tak dapat download atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan, saya tak pastilah, kita tak tahu apa akan berlaku besok. Then bagi tahu saya akan emailkan soalan tersebut. Tapi itu hanya pilihan terakhir saja. Kalau tak dapat download. Jangan dapatkan soalan daripada kawan-kawan. Jangan minta soalan tu daripada kawan-kawan, pastikan saya email. Jadi ada bukti rasmi email tu daripada saya. Okey. Kemudian jawablah soalan. Jawab soalan sampai pukul 9.30.
Dan saya bagi masa ekstra 15 minit untuk proses-proses download, proses-proses upload. Sekarang ni tak boleh lagi nampak, tapi nanti akan ada tempat untuk kamu upload kamu punya jawapan. Okay, so dah siap jawab, scan dalam bentuk PDF, compile, and then send pada saya dalam link yang akan diberi nanti. Okay. So sama juga proses dia, katakanlah pukul 9.45 ni for some reason tak dapat nak upload. Sebelum pukul 9.45 tu kena bagi tahu saya dulu. Okey, ada masalah sekian-sekian tak dapat nak upload. Saya akan extend maksimum sehingga pukul 10 malam sahaja. Okey. So sebenarnya kena hantar dalam Ulearn. Worst case scenario, kalau katakan tak dapat, for some reason tak dapat nak submit sebelum pukul 10 melalui Ulearn, saya akan bagi arahan untuk hantar kepada email saya. Semuanya mesti sebelum pukul 10, tak boleh lewat daripada pukul 10. Ya, tapi sekarang saya set 9.45 lah, saya assume tak ada masalah. Ya, mungkin kalau perlu nanti saya buat juga satu statement macam bertulis untuk especially untuk kawan-kawan yang tak ada di sini, tapi rasa tengok video ni pun okey nanti. Okey, yang terakhir adalah berkenaan dengan academic integrity. Jadi soalan midterm ni adalah soalan open book. Boleh buka buku, buka nota, buka tutorial. Carilah mana study, tengok video balik, semua boleh. Tetapi soalan ni bukan open discussion. Okey, maknanya kalau saya minta anda semua jujurlah, jangan buat separate chat group. Okey, tanya soalan ni macam mana nak solve, share dan sebagainya. Okey. Saya tak ada cara untuk kesan benda tu. Kalau betul-betul plan dengan teliti sebenarnya memang boleh lepas. Tetapi saya yakin korang semua ni dah besar, semua dah tahu rasa tanggungjawab, takkan buat benda-benda macam tu. Tetapi sekiranya berlaku dan saya dapat kesan, saya tak teragak-agak untuk bagi markah test ni kosong terus, walaupun jawapan tu betul. Okey. Ini bukan satu ugutan, ini hanyalah untuk kita jamin bahawa orang yang jujur tu nasib dia terbela. Kita tak nak macam orang yang cheating ni, yang menggunakan taktik yang tak betul ni, tiba-tiba dia dapat markah yang bagus. Nanti orang yang jujur dia akan rasa tertindas lah. Macam tu. Okey, saya tak ada target siapa-siapa Ini pernyataan umum saja. So saya harapkan anda semua dengan hasil usaha hari ini dan juga dengan nanti study tu, saya memang doakan semua dapat skor markah yang bagus untuk test ni supaya dapat membina keyakinan diri bila nak menghadap final nanti. Okey, ada apa-apa soalan? Okey Doktor, clear. Okey. So last kali adalah berkenaan dengan assignment. So assignment pun due dia minggu ni. Saya akan bagi deadline sehingga hari Isnin untuk submit. Okey, Isnin hari terakhir lah untuk submit. Saya akan buka satu lagi ruang dekat sini untuk upload jawapan assignment tersebut. So nanti bila saya dah buka dekat dalam Ulearn ni, saya akan maklumkan. Okey, itu saja daripada saya. Kalau saya tunggu beberapa minit, kalau ada apa-apa soalan boleh on mic ataupun nyatakan dekat chat. Kalau tak, kelas kita habis sampai di sinilah. Okay, thank you Afian.